Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 5 Ramadan 1443 bersamaan dengan 7 April 2022, kita dapat meneruskan acara kita, iaitulah pengajian tadabbur ringkas kepada Al-Quranul Karim di Madinah Ramadan ataupun Qaryah Ramadan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad, Kota Baru, di mana program ini telah pun berjalan beberapa tahun yang lepas dan kita teruskan lagi pada tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita dapat melalui satu, boleh tahu, kata orang, sekadar kita boleh tahu pengajian yang kita lalui ini, insya Allah, walaupun ringkas tapi boleh. Untuk para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ingin mengikuti program ini bersama kita, boleh buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa bermula ayat 89. Ayat 89 surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 89, insya-Allah dia akan pergi sehingga ayat 147. 89 sehingga ayat 147. Sebagaimana yang telah diformatkan pagi tadi, jemaah telah pun baca ayat ini bersama dengan Syekh Hisham. Maka giliran kita ni hanya menjelaskan atau menghuraikan petikan daripada ayat-ayat yang dibaca. Jadi ana diminta supaya menghuraikan daripada ayat 89 sehingga ayat 147. 89 sehingga ayat 147. Dan kita harap insya-Allah masanya cukup. Itu harap kita lah. Kita mengharapkan masa perbincangan ini cukup, sebab kita bukan baca semua, kita pilih ayat-ayat yang tertentu untuk kita huraikan, insya-Allah. Mari kita baca ayat, kemudian kita akan pergi kepada huraiannya secara ringkas. Baca ayat dulu, huraian secara ringkas. Muka surat 92 ayat 89. Ayat 89. Ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Terjemahan kita ni ambil daripada tafsir
pimpinan Ar-Rahman. Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Buat kafir ni dia suka kita jadi macam dia. Kafir sama kafir, munafik sama munafik. Maka dengan yang demikian menjadilah kamu sama seperti mereka. Oleh itu janganlah kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat kamu, sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam. Kemudian kalau mereka sengaja berpaling engkar, maka tawarlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Dan jangan sekali-kali kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat atau penolong. Ayat ini para jemaah sekalian, ayat 89 ini, puak-puak kafir ataupun golongan yang sesat, orang kafir atau orang sesat, dia nak sangat kalau kita jadi macam dia, supaya dia tak rasa kesunyian. Dia tidak rasa kesunyian, ramai lagi orang sekali dengan kita. Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Uthman kata apa? Dia kata penzina pun dia suka kalau semua wanita atas dunia ni berzina belaka, baru sama-sama jahat dengan dia. Ayat ini memberi peringatan kepada kita para jemaah sekalian, supaya kita jangan bersekongkol dengan puak-puak kafir ataupun golongan-golongan yang anti-Islam. Jangan sekali-kali duduk sekali dengan mereka, sebab kita akan jumpa ayat larangan nanti di bawah, banyak lagi ayat-ayat lain yang Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita tentang duduk sekali dengan orang yang menentang Islam, kita juga dianggap sebagai penentang. Ini cukup bahaya. Duduk sekali dengan orang yang menentang Islam, kita juga akan dianggap sebagai penentang Islam. Jadi kita duduk, para jemaah buka tafsir pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman, surah An-Nisa. Duduk sekali dengan orang kafir bermakna kita sekali dengan dia. Inilah yang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita para jemaah sekalian, supaya berhati-hati, ambil langkah berjaga-jaga, jangan duduk sekali dengan puak-puak kafir. Kemudian ayat seterusnya, ayat 89, ayat 90. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Kecuali orang-orang yang pergi meminta perlindungan. Ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa kalau ada orang kafir yang mari nak minta perlindungan dengan kita, dia lemah. Biasanya orang minta berlindung dengan orang ni, dia tak kuat. Tapi kalau kafir kuat, kita pergi berwalikan dia, itu yang berbahaya. Dia menguasai atas kita. Kecuali orang-orang yang pergi meminta perlindungan kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, atau orang-orang yang datang kepada kamu dengan sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Dan kita ada satu kumpulan ni, dia panggil nak duduk belakang. Alik kita Islam pun dia mari, alik kafir pun dia mari juga. Ini bahaya. Dan jika Allah menghendaki, nascaya ia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu, kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Dalam pada itu, jika mereka membiarkan kamu dengan tidak mengancam atau mengganggu kamu, serta mereka tidak memerangi kamu, dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan membolehkan kamu memerangi atau menawan mereka. Para jemaah sekalian, kita kena tengok ayat ini.
Tengok, ayat 89 tadi nampak keras. Waqtuluhum haitsu wajadtum. Orang kafir yang menentang Islam, kita boleh perang mereka di mana kita jumpa. Tapi dalam ayat ni, ayat 90, ayat ni lunak, tenang, aman. Mana-mana orang yang tidak memerangi kita, orang kafir yang tidak memerangi, dia panggil kafir musta'man, kafir mu'ahad. Jadi kafir ada banyak jenis. Kafir yang paling jahat sekali yang kita boleh bunuh di mana-mana, nama dia kafir harbi. Kena ingat. Apa nama kafir? Kafir harbi. Kafir harbi ni boleh bunuh. Dia panggil darah dia halal untuk dibunuh. Tapi kalau kafir duduk yang dalam negara Islam yang aman, dia pun tak ada permusuhan kita, jangan kacau dia. Islam tidak mengajar kita mengkhianati orang, tidak sama sekali. Kemudian ayat 91, satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Kamu juga akan dapati golongan-golongan yang lain yang pura-pura Islam. Ini bahaya ni. Yang pura-pura Islam supaya mereka beroleh aman dari pihak kamu, dan sebaliknya mereka melahirkan kekufurannya supaya mereka beroleh aman dari pihak kaumnya yang masih kafir. Jadi dia mari sini. Satajiduna akharina an ya'manukum wa ya'manukum kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykumus salama yakuffu aydiyahum فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Jadi puak-puak ni dia panggil bermuka-muka. Siapa dia puak ni? Tanda ni pelajar. Ini dia panggil tadaburnya. Iaitulah zaman Nabi, nama dia Qabilah Asad dan Ghatafan. Bila dia di Madinah, Islam buat perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan bela Islam. Fa iza raja'u, bila dia balik kepada kaum dia kafir, mereka membatalkan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka sanggup untuk membela kaumnya. Maknanya dia tidak ikhlas pada kaum dia juga tidak ikhlas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini, satajiduna akharin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dapati ada di kalangan manusia berperangai sedemikian. Perangai lagu ni dia panggil muzabzab. Alif ni masuk, alif ni masuk. Di kita ni kena ada pendirian. Tak boleh masuk semua pihak. Di mana pihak yang benar, kita berada di situ. Di mana pihak yang benar, kita ada di situ. Mana tempat yang tidak benar, jangan sekali-kali kita pergi masuk di tempat yang tersebut. Tengok ayat. Tiap-tiap kali mereka diajak kepada fitnah, pencerobohan, mereka segera terjerumus ke dalamnya. Bila orang ajak lawat Islam, dia join. Oleh itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan terus mengganggu dan berpihak kepada musuh. Maknanya kalau dia tak peduli gitu, tak ada masalah. Tapi dia masuk alih puak musuh. Dan tidak pula menawarkan perdamaian kepada kamu, dan juga tidak menahan tangan mereka daripada memerangi kamu, maka adalah kamu bertindak menawan mereka dan membunuh mereka di mana saja kamu menemuinya. Kerana mereka lah orang-orang yang kami jadikan bagi kamu alasan yang terang nyata untuk bertindak terhadap. Mana bila dia lawat Islam, bermakna dia telah jadi kafir harbi. Kita kena ingat. Pasal itulah bila ada orang ceramah, tunjuk backing dalam ceramah, Malaysia ni ada kafir harbi, dia tunjuk ada. Sedangkan orang tu ada kerakyatan Malaysia, ada kad pengenalan. Jangan main-main, nak jatuh kafir harbi bukan senang. Hadarudam, kafir harbi ni mana darah dia halal. Tengok Allah kata apa? Faqtuluhum haitsu wajadtum. Boleh bunuh di mana mereka berada. Jadi kita jangan suka-suka, para pendakwah jangan mudah letakkan label-label jenis kafir ni kepada orang, kerana risiko dia sangat besar. Risiko dia sangat besar. Maka dalam ayat ini tuan-tuan tanda, al-mu'min hazimun sarimun. Orang mukmin mesti kuat semangat. Jangan bermain-main dengan agama. Kalau orang main keluk-kelik dengan agama, kita tinggalkan.
Dan kita mesti bertegas bahawa agama ini adalah agama hak Allah Azza wa Jalla, sama ada kita berpihak kepada Islam atau pergi duduk dengan orang kafir. Biar jelas. Duk main sekali sini, kita kata tidak adalah Islam. Dan juga dalam ayat ini ada orang menyangka, tuan-tuan tanda, ada orang menyangka bahawa mana-mana orang yang ambil jalan tengah, berkecuali tak masuk mana-mana pihak, mereka selamat. La. Jalan selamat nyatakan pendirian Islam atau kufur. Jangan duduk main. Jadi kita kata siapa-siapa yang duduk main-main dengan Islam, dengan bukan Islam, maka orang ni akan pergi kepada kebinasaan. Wal iyaz billah. Tengok ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Ayat ini, dan tidak harus, mana tak boleh sama sekali bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain. Dalam sudut tadabbur, Allah cerita kepada kini bahawa la yaqtulul qatil, seorang beriman dia tidak akan bunuh orang lain yang beriman kalau iman dia mantap. Iman dia mantap. Secara sengaja tak mungkin. Maka ayat ini, tuan-tuan boleh tanda, ayat ini satu gambaran bentuk sirah al-mubalaghah. Gambaran yang kuat Allah Ta'ala nak nafikan bahawa mustahil kalau orang tu mantap iman dia bunuh orang dengan sengaja tanpa hak. Cuma ramai juga orang beriman bunuh orang tu, kenapa? Kita kena tanya. Sebab waktu tu keimanan dia goyah. Dia dikuasai oleh syaitan. Bila dia terlalu marah, ni yang dia panggil al-ghadab, bila terlalu marah, dia naik kepada otak. Naik kepada akal. Menyebabkan akal sudah jadi tak waras lagi pada ketika itu. Waktu itulah dia bunuh orang. Sebab itu kita kalau tengok orang pelik-pelik, jangan main. Ada satu cerita, orang ni berkelahi. Dia pergi tanya Ibnu Abbas, halil qatil taubah. Ibnu Abbas, orang bunuh orang ni boleh taubat tak? Ibnu Abbas kata, la, tak ada taubat. Orang terkejut, kenapa? Sedangkan dalam Quran Tuhan kata, Allah kata apa? Allah Ta'ala ampun dosa lain daripada syirik, termasuklah qatil. Kenapa Ibnu Abbas kata tak boleh? Dia kata muka orang ni waktu tanya tadi, memang dia nak bunuh orang. Jadi kalau aku berkata boleh, dia bunuh orang. Jadi kita ni pendakwah kena tengok. Kena tengok juga, kena ada ilmu farasah, tilik orang, muka orang. Mari tanya tu ni apa. Sebab tu lah hari ni kita tengok macam-macam. Lepas dia kelahi dengan bini, dia kata bini macam-macam, dia telefon, Ustaz, jatuh talak ke tidak? Akan pergi jabat agama. Ni bukan kerja saya, dia jawab kerja. Dia balas dengan bini, nak caput tangan kita. Lah, maknanya dalam ayat ini Allah nyatakan bahawa orang betul-betul beriman, dia tidak akan bunuh orang ketika dia waras. Tapi waktu itu Allahul Musta'an. Sebab itulah kita mesti elakkan diri kita daripada terjebak dengan tempat-tempat yang boleh menghilangkan kewarasan pemikiran kita. Mari kita baca terjemahan sekali lalu. Hukum orang bunuh orang dengan sengaja ataupun dengan tersalah.
Dan tidak harus sama sekali bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah. Kafarah. Apa dia kafarah? Dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diat. Diat ni pampasan. 100 seorang 100 ekor unta kena bayar. Orang ni bunuh orang dengan tak sengaja, dia kena bayar 100 ekor unta. Dan denda ganti nyawa yang diserahkan kepada ahli keluarga si mati. Kecuali jika mereka sedekah. Tengok. Sedekah di sini, tanda ni pelajar. Illa an yasaddaqu. Illa an yasaddaqu. Sedekah di sini dengan makna al-afu, memaafkan. Boleh saya maaf. Saya maafkan. Maka bila dia maaf, dia dua. Dalam bab pembunuhan ini, undang-undang pembunuhan ada dua. Sama ada dia ambil bayaran ataupun dimaafkan. Contohnya orang ni bunuh orang dengan sengaja. Patut dia qisas, dibalas bunuh. Pancung kepala. Tapi keluarga kata tak apalah, kami maafkan. Daripada bunuh kepada bayar dia 1 ekor unta. Ataupun al-afu biduni badal, maaf terus. Ini yang menjadi keindahan dalam Islam, iaitu apabila dimaafkan seluruhnya. Guru saya nama Syekh Atiyah rahimahullahu taala, dia ni qadi mahkamah tinggi di Madinah. Qadi al-Mahkamah al-Kubra di Madinah. Satu kes yang cukup menyentuh perasaan. Biasanya bila nak balas bunuh, qisas, dia akan panggil keluarga si mati, keluarga pembunuh sebelah ni. Orang yang nak kena bunuh, hukuman dia duduk depan. Pada ketika itu, qadi akan baca penghakiman bahawa dia baca ayat Quran tentang hukum qisas. Kutiba alaikumul qisas. Baca ayat. Sedang qadi baca penghakiman, dia panggil sayah. Sayah ni tukar pancung kepala, tukar potong kepala. Sayah dah, orang panggil buka sarung pedang. Tiba-tiba bapak si apa ni, al-maqtul, mangsa ni, ya ayuhal qadi, hei qadi, afautu anhu. Allahu akbar. Dia kata, aku maafkan budak ni. Bertempik satu padang, orang terkejut. Hanya beberapa saat saja lagi sayah akan potong kepala, tiba-tiba waliil maqtul mengatakan, afautu, aku maaf pada budak ni. La'allallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan anak aku yang dibunuh itu. Anak dia banyak masalah juga. Pasal tu, dia bunuh ni, dia tak main seorang. Mungkin dia lari dua tu, nasibnya dia kawan dibunuh dia. Kita kata banyak insiden-insiden yang berlaku di ketika nak jatuhkan hukuman bunuh ni, banyak kes berlaku. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam tengok dalam video ada waktu qisas. Dan kisah yang terakhir baru ni, satu lagi kes al-afu. Jadi kita boleh maaf tanpa pampasan, boleh maaf bil badal dengan ambil bayaran. Ini kadang-kadang kita maaf dengan bayaran tu lebih baik. Orang si mati anak kecil, tinggal anak-anak kecil. Kalau kita ambil 100 ekor unta, bermakna seekor unta lebih kurang dalam 7-8 ribu. Sebab unta, orang yang bunuh orang dengan sengaja ni, orang bunuh orang dengan dia panggil syibul amdi ni, kuat, besar dia punya unta. Ada anak dalam perut lagi, mungkin dalam 7-8 ribu seekor. Manakala 100 ekor, kita ada dekat dengan 700 ribu. Kan? Berapa dia punya harga. Bolehlah buat belanja budak-budak ni buat sekolah, buat belanja. Wallahu alam. Itulah hikmah Allah SWT beri al-qisas. Qisas hak keluarga. Bukan diampun oleh raja, oleh siapa, tak ada. Keluarga yang mengampunkan, bukan orang lain. Sebab tadi dia boleh pilih. Baiklah. Jadi ayat ini mengajar kepada kita denda kecuali memaafkan. Tapi jika ia yang terbunuh dengan tidak sengaja dari kaum kafir yang mengusir kamu sedang ia sendiri
beriman, maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dan jika ia orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu dari kaum kafir yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar dia denda ganti nyawa kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dalam pada itu, sesiapa yang tidak dapat mencari hamba yang akan dimerdekakannya, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukum yang tersebut datangnya dari Allah, untuk menerima taubat, membersihkan diri kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini yang kita duk ramau, duk tanya, betul kok kalau kita menyebabkan kematian macam pemandu bas, naik motosikal, itu kita balik kepada pihak ahli-ahli fatwa, tanyalah pejabat-pejabat mufti yang jelas. Tak cukup dengan kita hanya menjelaskan dalam TikTok ataupun yang boleh menimbulkan kegelisahan kepada sebahagian daripada orang yang terlibat dengan isu-isu nyawa dan kematian. Baik, kita pergi kepada ayat illa yasaddaqu di sini dengan makna al-afu. Al-afu, kenapa maaf itu disebut dengan nama sedekah? Kenapa? Sebab Allah nak galakkan kita memaafkan. Memaaf sedekah. 100 ekor unta sedekah bukan kecil tu. 100 ekor unta bukan sikit, kan? Baik. Kita pindah kepada ayat yang ketiga. Ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Jadi ayat ini yang jadi timbul soalan tadi. Dia kata kekal. Sedangkan dalam ayat lain Allah ampunkan kecuali syirik. Macam mana kita nak kira? Dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Dan ayat ini dia panggil siapa dia bunuh orang, dia kena balas bunuh. Satu. Ataupun kalau terlepas, wa a'addahu azaban aliman, azab yang cukup dahsyat yang Allah sediakan untuk dia dalam neraka. Jadi di sini bila keluarga si mati tahu, dia kata si mati itu mati sekejap ya. Tapi orang yang pembunuh akan duduk dalam neraka yang begitu lama. Tahta masyiatillah, ini mazhab Ahlus Sunnah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala, sama ada Allah maafkan dia, keluarkan dia dari neraka, ataupun duduklah selama mana yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pindah kepada ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang. Dengar ni tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini perlu ditadabbur. Bila kita pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, makalah kamu menyelidik apa perkara dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang-orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan memberi salam atau mengucap 2 kalimah syahadah. Orang ini mengucap 2 kalimah syahadah. Engkau kata mu bukan Islam. Engkau bukan orang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapat harta bendanya yang merupakan mata benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu,
Kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap kalimah syahadah. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu. Oleh itu selidikilah apa-apa jua lebih dahulu dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Ibu kau lah di sini. Yang aku dah kocik tu. Baik. Ayat ini tanda. Ana tak boleh hurai panjang, nampaknya masa kita terlalu laju dan kita kena habiskan sampai ayat 147. Ayat ini Allah ajar kepada kita dalam peperangan Allah kata fa iza daraltum fi sabilillah fatabayyanu. Dalam peperangan kena tabayyun. Apa nak tabayyun? Ambil minta penjelasan. Pernah satu masa sahabat Nabi Usamah dia kejar musuh. Kejar. Sampai dekat kawan itu angkat tangan asyhadu alla ilaha illallah. Proud dia pancung. Dia kata mengucap kerana takut pedang bukan kerana Allah. Bila sampai di Madinah, Nabi tanya, asyaqaqta qalbahu? Mu belah perut dia tengok ucapan dia tidak ikhlas. Nabi marah. Nabi kita marah bahawa perbuatan tersebut salah. Tuan-tuan dan puan-puan, secara alam nyata kita hidup sekarang ni. Kita nak berperang sikit je. Nak jaga kepentingan Islam. Tapi kenapa bila orang tak setuju dengan kita, orang yang kita rasa tak belaga angin dengan kita boleh buat tuduhan macam-macam. Tengok poster orang nak mari ceramah, pangkah poster, tulis tuduhan, sebar dalam grup macam-macam kata. Dalam peperangan pun Allah suruh tanya dulu, suruh tabayun. Ini kalau setakat orang report, setakat orang kata yang kita sudah ikut terikut-ikut dengan tuduhan-tuduhan jahat macam ni. Bagaimana kita dengan ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan? Asyaqaqta qalbahu? Mu tahu ke tidak? Pernahkah orang yang kita tuduh, pernahkah kita tanya dia? Tuduhan-tuduhan yang kita buat 10 tuduhan. Orang ni mengatakan gini, kita ambil satu tajuk, jenis tuduhan, dicampur atas kepala orang. Bermakna tuan-tuan ingat, label yang kita beri kepada orang terpakai atas kepala waktu 10 tuduhan yang kamu reka, dan kamu bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla tanpa tabayun, tanpa muzakarah, tanpa perbincangan, hanya berpada dengan ambil gambar orang dipangkah dan dibuat tuduhan. Hati-hati tuan-tuan, kita akan bertemu di hadapan Allah. Atas dunia ni bolehlah buat apa saja. Nah, jadi dalam ayat ini Allah kata fatabayyanu, mesti ambil penjelasan. Walaupun orang tu dah jelas dia mengucap, kenapa kamu bunuh? Apalagi kalau saudara kita sama-sama Islam. Allahu Akbar. Ayat ini juga, tengok di akhir ayat Allah kata apa? Di akhir ayat, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Mu dulu belum Islam, macam tu juga Allah Taala beri kepada kamu Islam. Kita dulu tak faham agama, sekarang ni kita faham agama. Tiba-tiba kita pula pemegang cap mohon nak keluarkan orang daripada kelompok Ahlussunnah dan sebagainya. Kita kata ini juga satu masalah yang berat. Maka di sinilah kata di Syekh Ibnu Ashur. Dengar ni pelajar-pelajar. Qala Ibnu Ashur, Ibnu Ashur kata kepada para guru, para pensyarah, para muallim, ayat ini menjadi pengajaran. Kalau kamu buat peperiksaan kepada pelajar, jangan payah-payah. Masya Allah. Jangan payah. Mu dulu nak lulus. Kadang-kadang pensyarah yang beke-beke dengan pelajar ni, dia dulu pun taklah banyak sangat juga. Jadi kita ingat, ini kata Ibnu Ashur dalam tadabbur ayat ini cukup menarik tuan-tuan dan puan-puan. Kita kata jazakallahu khairan. Baik, kita berpindah kepada ayat 95. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Tidaklah sama keadaan orang yang duduk tidak turut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan orang-orang yang berjihad berjuang pada jalan Allah untuk membela Islam. Tak sama dengan harta dan jiwanya. Orang yang berperang dengan harta benda, yang ni duduk relax, tak akan sama. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka ke atas orang yang tinggal duduk tidak turut berperang kerana uzur dengan kelebihan satu darjat. Ini darjat berperang. Dan tiada satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik. Orang ini beriman, cuma dia tak berjihad. Ia ni beriman, tapi dia berjuang. Tentulah lebih yang ni. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atau orang-orang yang tinggal duduk tidak turut berperang dan tidak ada suatu uzur dengan pahala yang amat besar. Jadi tak akan sama tuan-tuan. Kita yang duduk diam, kita ni sama-sama orang ngaji agama, tapi diam. Tengok orang buat maksiat, diam. Tengok orang buat benda mungkar, tak tegur. Yang ustaz seorang lagi pagi-pagi duduk tegur, nak nasihat, dimaki hamu oleh orang, dipangkah oleh orang macam-macam sebab ketegasan dia. Tak akan sama dua orang ini. Jadi biarlah kita bersama dengan para pejuang walaupun kita dikecam. Ayat yang seterusnya, ayat 95 lagi. 96 Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Iaitu beberapa darjat kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat belas kasihan, dan ingatlah adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tengok ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang mengenanya diri sendiri. Enanya diri sendiri dengan mana melakukan perbuatan yang tidak baik. Kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik. Itu dipanggil zulmun li nafsihi, zalimun li nafsihi. Mereka ditanya oleh mereka dengan berkata, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Membuat apa? Mereka menjawab, kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Malaikat bertanya lagi, tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang demikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini Allah Ta'ala menegur orang yang tak mampu nak bergerak tapi tak berhijrah, tak meninggalkan tempat itu. Jadi kita sekarang ni kalau kita duduk di satu negeri yang tak boleh nak bercakap tentang Islam, tak boleh nak beramal dengan orang Islam, pindah cari tempat lain. Banyak lagi atas dunia ni jalan. Ayat 98, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur dari kaum lelaki dan perempuan, serta kanak-kanak yang tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Mana orang lemah sungguh, dimaafkan. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura.
maka mereka yang demikian sifatnya, mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Dan ingatlah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi orang yang lemah kita maafkan. Tapi kalau buat-buat lemah, cari penyakit. Nak jawab apa depan Tuhan nanti? Ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak, dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ada cerita di sini sebab turun ayatnya. Ayat ini turun kepada seorang sahabat nama dia Jundub bin Damrah. Dia ni sakit, tapi nak hijrah juga. Sebab dia dengar pahala hijrah ni besar. Duduk di Mekah tak boleh nak beribadat. Dia kata, dia suruh anak-anak dia buat pengusul, angkat dia nak pergi Madinah. Anak juga nak usul ni 8 hari 8 malam. Takdir Allah SWT, anak dibawa sampai ke Tan'im. Tan'im ni 7 km daripada Mekah. Adrakahul maut, dia pun mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu nak mati, dia tepuk, dia tak tangan dia atas tangan ni. Dia kata apa? Hadhihi, ini aku untuk Allah, ini untuk Rasulullah. Mana dia baiat, ikat setia dengan Allah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa mati, dia mati. Bila mati, sahabat-sahabat pun dengar cerita, sayangnya lah Jundub ni tak sampai ke Madinah. Maka turun ayat Quran ni, mana-mana orang yang memulakan langkah untuk berhijrah, keluar dari rumah mati, sudah dikira pahala berhijrah. Tuan-tuan, sebab itulah bila kita keluar daripada rumah, kita baca doa bismillah tawakkalna ala Allah, nak pergi masjid. Andainya kita mati dalam perjalanan, kita mati dalam keadaan solat, kerana kita dah keluar daripada rumah untuk pergi masjid semata-mata kerana nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Niat dengan baik. Maka dalam ayat ini juga Allah SWT peringatkan bahawa bumi Allah SWT itu luas. Kamu jangan jadi sempitkan bumi ini dengan sebab apa? Dengan sebab kita rasa lemah, kita rasa tidak kuat. Kita kata jangan sekali-kali para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Baik. Jadi orang yang lemah, orang yang tak kuat, jangan mencari alasan untuk tidak berhijrah, untuk tidak berjuang fisabilillah. Kita boleh berjuang dengan cara kita. Maka orang-orang yang lemah tadi, dia kata dia lemah, dia uzur. Kata di para ulama, keuzuran jangan menjadi sebab untuk kita tidak berjuang. Saya uzur fizikal, tapi kita boleh bercakap, kita boleh nasihat, kita boleh bagi sumbangan, kita teruskan. Maka itulah yang dikatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang yang dah mula langkah yang baik, dia boleh pahala walaupun belum sampai ke destinasi. Kita kata alhamdulillah. Ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Apabila kamu bermusafir pada muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan salat. Tuan-tuan tanda, ayat ini menjadi dalil
bolehnya kita qasar salat bila bermusafir. Memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Jadi asalnya sebahagian mazhab dia ambil pandangan kata ketika perang dia boleh qasar. Jadi alhamdulillah kita dengan majoriti ulama mengatakan kita boleh qasar. Bila kita bermusafir je boleh qasar. Alhamdulillah. Ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Ayat ini cara-cara solat ketika dia panggil syiddatul khauf, ketika dalam ketakutan. Dan apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-samamu. Kita kena buat dua kumpulan. Dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain, yang kedua yang belum sembahyang, kerana menjaga serbuan musuh, maka hendaklah mereka bersembahyang berjemaah bersama-sama. Dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai, lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan, disebabkan hujan atau kamu sakit. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga, sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Jadi ingatlah, dia panggil hadis ni, ayat solat syiddatul khauf. Kita kena buat dua kumpulan. Satu kumpulan duduk dengan imam, yang lain tunggu pegang senjata. Ia ni sudah satu rakaat, dia undur, ia ni masuk, ia ni pula pergi jaga. Jadi solat syiddatul khauf ni ada beberapa kategori yang panjang. Tuan-tuan kena tengok lagi tak pekoh. Baik, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, makalah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Maknanya kita kena berzikir ni setiap masa. Lepas solat, zikir. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk sambil tidur pun zikir. Jangan tak buat. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna seperti biasa. Maknanya kita dalam musafir, jamak, qasar. Bila duduk aman, jangan. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu masanya. Jadi kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, anda kata-kata ulama besar, ya benar Adam, wahai anak Adam, apakah yang mulia bagi kamu daripada agama kamu kalau solat itu satu benda yang simple bagi kamu? Mana bagi kita, kalau kita kata solat tu biasa je, apa benda lagi yang lebih daripada solat itu? Kita kata itulah harta
itulah amalan yang paling tinggi, yang paling berguna, yang paling besar selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah. Ayat 104. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan janganlah kamu lemah, hilang semangat dalam memburu musuh yang menceroboh itu. Lawan, jangan takut. Kerana kalau kamu menderita sakit, luka atau mati, maka sungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu. Sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan, yaitu balasan yang baik pada hari akhirat. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita kena ingat, kita bila kita berlawan, kita sakit, dia sakit juga. Cuma lebih kitanya, apa dia? Kita ada Allah, kita mengharapkan pahala daripada Allah. Dia orang tak mengharapkan apa-apa. Tak mengharapkan apa, dia harap apa? Harapkan projeknya. Allahu Akbar. Jadi kita kena ingat, jangan rasa takut. Kalau kita rasa tak sakit, orang itu sakit juga. Cuma lebih kitanya apa? Lebih kitanya para jemaah, kita ada Allah. Jadi ayat ini tulis, mengajar kepada kita erti kesabaran. Erti kesabaran. Sakit sama sakit. Penat sama penat. Tapi kita ada pahala, dia tak ada pahala. 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepada kamu melalui wahyunya, dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Jangan jadi pembela kepada orang khianat. Siapa dia orang khianat? Semua orang pengkhianat jangan bela. Jangan bela. Hari ini kita bimbang. Kira-kira kita jadi peguam bela. Peguam bela, kita tahu orang jahat, kita pergi bela juga. Jangan. Kalau kita tahu orang ni mazlum, orang ni dizalimi, orang ni. Tapi kalau kita tak tahu dia jahat atau tidak, bicara dulu, hukum bukti, boleh kita bela. Tapi kalau tahu betul-betul dia jahat, mu jadi peguam bela dia, memang awak kacau. Orang ni orang yang telah membela orang yang tidak baik, pengkhianat. Sebab tu Allah gambar di sini, wala takun lil khainin. Jangan jadi pembela kepada orang yang pengkhianat. Walaupun dia seorang Muslim, jangan sekali-kali. Orang Islam, orang kafir, dia khianat, kita pergi bela kan? La. Islam tidak mengajar kita erti pengkhianatan, kecuali dalam perkara-perkara mereka itu khianat terhadap agama, barulah kita boleh buat. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah, kerana sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tamaklah kita tentang membela orang yang khianat, jangan. Dalam ayat ini Tuhan kata apa? Ayat itu 107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawwaman athima. Dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang selalu melakukan khianat, lagi sentiasa berdosa. Tengok dalam ayat ini Allah kata apa? Yakhtanuna anfusahum. Dia tak kata yakhunun. Yakhunun khianat. Yakhtanuna, sangat khianat. Ini menunjukkan bahawa kuat pengkhianatan dia tu. Jadi kalau itu khianat, sebab apa dia kata khianat? Tanda tuan-tuan. Kenapa orang yang buat maksiat, orang derhaka kepada Allah, dikatakan khianat, menzalimi diri sendiri? Kenapa? Sebab bila dia lupa, dia buat benda tak baik,
maka dosa atas kepala dia. Bila dosa atas kepala dia, dia akan diazab. Azab itulah yang kita kata kita khianat pada diri kita sendiri. Kita jangan jadi pengkhianat pada diri kita sendiri. Baik, ayat 108. Yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallah wa huwa ma'ahum. Jadi tadi kita coba format asal. Memang waktu kita ni tak sempat. Dulu panjang masa dah. Dulu kita baca Quran, terjemah, huraian. Sekarang ni kita baca Quran dulu, kemudian terjemahan sekali dengan huraian sekali. Jawabnya tak ada. Masa kita ada 20 minit lagi, anak akan tukar, ambil ayat-ayat pilihan saja untuk kita teruskan habis muqarrar yang ada di sini. Ayat 108, tuan-tuan kena lompat tengok ayat. Tak boleh baca straight dah. Yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallah wa huwa ma'ahu. Mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia, dalam pada itu mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah. Ayat ini para jemaah sekalian, kita kena ingat, kita boleh buat jahat bila orang tak ada. Nih. Tapi kita kena ingat, Allah yang bersifat dengan maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Macam mana kita boleh buat benda mungkar? Kita kata Tuhan, kita jangan lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa. Maka kita kena letak di situ bahawa kita ni duduk di bawah tahta muraqabatillah. Duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat 110. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau mengenanya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat ini para jemaah, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita pintu taubat terbuka. Mau buat dosa setara mana pun, kamu akan dapati yajidillaha ghafuran rahima. Kamu akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Maka kata di para ulama, kezaliman yang paling berat yang dibuat oleh manusia iaitulah menzalimi diri sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan maksiat. Dan zalim yang paling besar sekali, tulis, kezaliman yang paling besar sekali seperti kata Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik, zalim yang paling besar sekali. Baik, kita pergi kepada ayat 112. Wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dan sesiapa yang melakukan suatu kesalahan atau sesuatu dosa, kamu ia menuduhnya kepada orang-orang yang tidak bersalah, maka sungguhnya ia telah memikul kesalahan berbuat dusta dan melakukan dosa yang amat nyata. Ini kita bimbang ini, kita buat tuduhan-tuduhan kepada orang cukup dahsyat. Kata Syekh Qushairi, siapa dia nisbahkan kepada orang satu perbenda tuduhan yang dia tak buat, maka orang ni telah melakukan pendustaan ke atas orang itu. Dan ingat, setiap orang yang menuduh orang, tuduhan itu akan kembali kepada dia. Sebab itulah kita jangan mudah-mudah nak jatuh hukum kafir, fasik, murtad pada orang, jangan mudah. Dia akan terpanting, dia akan balik semula kepada orang itu, wal'iyazubillah. Kata di ulama, wuqubul abdi, terjebaknya seorang hamba Allah dengan maksiat lebih mudah daripada dia menuduh orang yang tak ada maksiat, orang yang tidak jahat dengan jahat. Na'udzubillah. Ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kita bisik, buat perancangan senyap-senyap sembunyi.
kecuali bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Jadi inilah bisikan yang baik. Kalau bisik nak jahat orang, nak khianat kepada orang, maka itu dia panggil bisikan yang cukup parah. Kerana itu dikatakan semua kata-kata anak Adam ini akan naik ke atas kepala dia dosanya, kecuali cakapan yang baik. Allahu Akbar. Ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla ila akhir ayat. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan masukkannya ke dalam neraka Jahannam. Jadi jelas kepada kita sunnah Nabi. Ijma' sepakat para ulama Islam. Tiba-tiba orang ni mari langgar, mari lawan, maka orang dalam keadaan bahaya. Itulah ayat ini kata di para ulama dalil kepada al-ijma' itu salah satu daripada hujah di dalam agama ini. Ijma' para ulama Islam yang muktabar. Jadi siapa nak lawan, dia pilihlah jalan sendiri untuk kebinasaan diri dia, wal iyaz billah. Ayat yang seterusnya dalam ayat 119, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azalal an'am. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang ternakan. Jadi ayat ini Allah Ta'ala gambarkan syaitan bersumpah untuk menggunakan semua medium, semua jalan yang dia boleh buat, dia akan masuk. Tapi selalu saya sebut, syaitan ni walaupun dia nakal, dia jahat, tapi dia tak masuk lorong no entry. Dia tak masuk lorong no entry. Dia akan guna lorong-lorong yang dia boleh masuk. Dalam ayat 20 Allah kata apa? Wa ma ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji indah, comel belakang dia janji, serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu semuanya tipu daya semata-mata. Jadi jangan main-main tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut kepada kita, apa yang dijanjikan oleh syaitan itu adalah gurur. Apa mana gurur? Tipu daya, kosmetik, mutablik semata-mata. Jangan percaya kepada apa yang dibuat oleh syaitan. Kita pergi kepada ayat 1, 2, 3. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata, tak ada. Dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab Yahudi Nasara. Sesiapa yang melakukan kejahatan, dia akan dibalas dengan kejahatan itu. Ingat baik, Allah kata apa? Siapa dia buat buruk, maka yang buruklah dia dapat. Jangan kita buat buruk, kita tunggu nak dapat kebaikan. La. Tapi keadilan Allah Ta'ala, man ya'mal su'an yujza bih. Siapa dia buat benda yang buruk, satu je balasan. Tadi kita dengar Fadil Ustaz Mak sebut, siapa dia buat benda baik, digandakan 10 sampai 700 sampai kepada unlimit. Puasa tak ada limit. Innama yuwassabirun ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar, balasan dia tanpa had. Baik, dalam ayat 128 Allah kata wassulhu khair. Surah 128, wassulhu khair. Ayat ni panjang.
Kalau kita baca panjang. Jadi ayat tentang perdamaian. Berdamai itu baik. Apa dia baik? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Dengar tuan-tuan. Nak ke tidak aku tunjuk pada kamu satu amalan lebih tinggi daripada darjat puasa, darjat solat, darjat sedekah. Yang sunatlah tu. Nabi kata islahu zatal bain, mendamaikan orang-orang yang berkelahi. Kita jangan jadi batu api. Jangan jadi orang panggil kagak yang memanaskan suasana. Tapi kita kena apa? Kena menjadi manusia yang mendamaikan. Baik, kita pergi kepada surah kita ni, surah An-Nisa ayat 128. Kita tak baca dah ayat. Kita ambil poin yang kita nak bincangkan. Wa uhdiratil anfusus syuh 128. Wa uhdiratil anfusus syuh. Dan wa uhdiratil anfusus, apabila manusia ni tengok tengah-tengah tu, sedangkan sifat bakhil tidak suka memberi atau bertolak ansur, itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Tapi manusia tidak baik apa dia sifat bakhil. Kita ni kadang-kadang bakhil, kita nampak bila bakhil duit je lah. Bakhil termasuklah bakhil dengan nak sedekah, nasihat, senyum pada orang pun tidak. Itu semua termasuk dalam bakhil. Bakhil itu banyak jenis. Para jemaah sekalian, bakhil itu banyak perkara. Banyak perkara dari sudut bakhil. Kemudian ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Allah kata kamu tak mampu nak berlaku adil di antara isteri-isteri kamu walaupun kamu cuba berlaku adil. Ini untuk orang ada isteri ramai ataupun anak ramai, boleh kita kiaskan. Kata di Hasan Basri, Ibnu Jarir, ayat ini turun kepada mahabbatul qalbi, hati sayang. Abi Mulaikah mengatakan ayat ini turun kepada Aisyah, bahawa dia di antara isteri yang disayangi, sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak banding dengan isteri-isteri yang lain. Jadi kalau kita sama juga kita hari ni, anak kita ada 10 orang, 5 orang, 6 orang. Tak sama. Kita sayang anak orang ni kurang sikit. Mungkin sebab kita sayang, sebab dia baik, sebab dia comel, sebab dia dengar kata, macam-macam ada. Jadi Allah kata, kamu tidak akan mampu berlaku adil walau harus. Tapi, fala tamilu, jangan sekali-kali kamu cuba berlaku tidak adil. Buat setakat mana kita mampu, yang zahir mesti jelas. Yang hati itu yang dimaafkan. Yang hati itu yang dimaafkan. Kalau hati tak maaf, susah kita. Baik, kita pergi kepada ayat 130. Wa ay yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Siapa dia berpisah? Ini ayat bercerai. Siapa dia berpisah? Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan keperluan masing-masing dan limpah kurnianya. Dan ingatlah Allah ada maha luas limpah kurnia, lagi maha bijaksana. Siapa dia bercerai, Allah kata aku beri rezeki masing-masing. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Satu kes, seorang mari mengadu pada Syekh Ja'far bin Muhammad. Dia kata dia fakir, Syekh. Oh, dia kata kahwin. Nikah. Sebab dia baca ayat Quran, yakunu fuqara yughnihumullah. Kalau mu miskin, Allah kayakan dengan kahwin. Lepas dia kahwin, tak kaya, lagi susah. Mu cerailah bini mu tu tak sesuai. Aku mengharapkan ayat ini, wa in yatafarraqa yughnillah. Bila mu berpisah, Allah kayakan kamu. Kita kata jangan buat pula kahwin ni sebagai testimoni, kata-kata. Buat satu tajribah lah. Aku nak tahu, aku nak kaya ke tak nikah. Patah kaya cerai pula. Lah, itu tafsir yang disebut oleh Syekh Ja'far bin Muhammad. Maka kita mengatakan bahawa ayat ini Allah nak beri keyakinan kepada dua-dua pihak. Ni setengah orang ni, dia tak mau dah, dia tak boleh duduk dua tu. Dengan isteri dia tak boleh duduk. Kelahi hangit kata orang macam Tom Jerry dah dua orang ni, duduk balah kata pindah dah. Nah. Tapi tak mau cerai sebab takut ada duit, takut ada belanja. Allah kata cerai. Allah Ta'ala akan jaminkan. Itu dari sudut jaminan
masalah rezeki, jangan bimbang. Tapi apa boleh buat? Kalau duduk pun tak aman, buat apa lagi duduk bersama? Baik dia berpisah. Nah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallah sawabud dunya wal akhirah. Ayat 134. Kalau kamu nak pahala, ambillah, minta dengan Allah. Kalau minta dengan manusia, boleh dunia saja. Minta dengan Allah, kita boleh dunia, kita boleh akhirat. Kita kata alhamdulillah. Kita boleh dunia, kita boleh akhirat. Ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Ayat ini Allah ajar kepada kita supaya berlaku adil. Menjadi saksi yang adil walau ke atas diri kita sendiri. Macam mana kita ni? Dia kata dalam diri kita ni ada wa'iz dini. Ada penasihat dalam diri kita. Sebab itulah bila kita mantapkan keimanan, penasihat itu kuat, iman kita gagah. Mana kita sendiri akan jadi saksi yang aku ni baik ke tak baik, aku ni soleh ke tak soleh. Kalau setakat orang puji kat luar, kita tahu diri kita. Jadi biarlah kita berlaku adil kepada diri sendiri, menjadi saksi yang adil pada diri sendiri. Jangan cuba kalau orang puji kita sengih lah. Aku tahu diri aku, tak payah puji-puji. Memuji hak luar saja, tapi aku tahu dari dalam. Maka ayat ini Allah kata, ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut kunu qawwamina lillah. Ya, bila kita jadi orang saksi pada diri kita, saksi kepada orang lain, semuanya dengan adil. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Sama lagi ayat 135, janganlah kamu ikut hawa nafsu untuk berlaku adil. Baik, kita pergi kepada ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Ayat ini Allah Ta'ala kata amanu aminu. Tengok dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hei orang beriman, berimanlah. Ayat ini bahawa iman kita ni pasang surut. Iman pasang surut. Naik turun. Waktu kita kuat ibadat, naik. Macam kita cah bateri. Lemah, futur, lemah. Jadi orang beriman mesti sentiasa cah bateri. Di antara nak cah bateri kita ni, inilah hadir solat berjamaah, hadir majlis ilmu, hadir tadarus Quran, tadabbur Quran. Ini tadabbur Quran di antara, kalau kita panggil fast apa istilah, cah cepat kuat tu. Di antaranya tadabbur Al-Quran ini di antara cas yang kuat, yang memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kemudian ayat 140. Ayat 140 ni kita akan bincang sikit. Tengok ayat. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum. Allah kata gini, orang kafir bila dengar Quran, dia perli. Dia nyanyi, dia buat main-main. Kita pun sama juga. Bila kita ajar orang benda-benda sunnah Nabi, orang perli main. Apa sikap kita? Larang. Tegur. Nasihat. Tak dengar juga? Tengok dalam ayat. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk lagi bersama mereka. Innakum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sehingga dia tukar tajuk. Innakum idzam misluhum. Kalau duduk juga, kamu akan jadi seperti mereka. Dosa sekali dengan dia. Ini yang anak bimbang hari ini tuan-tuan. Yang saya bimbang sangat-sangat, kita ini banyak grup-grup, kita duduk dalam grup. Dalam grup ni orang mengumpat orang, orang mengeji orang, orang fitnah pada orang. Kita tak larang, kita tak keluar. Tak boleh leh Ustaz. Kalau kita leh grup, orang kata kita putus silaturahim. Fatwa mari mana? Keluar grup putus silaturahim. Siapa dia ajar fatwa leh grup putus silaturahim? Kita kata tidak. Kita kata apa? Tidak. Keluar. Allah kata apa? Kalau duduk juga, innakum idzam misluh. Kalau duduk juga, mu jadi macam dia. Na'udzubillah. Jadi menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, jangan berani-berani duduk dalam dalam kumpulan orang-orang yang menentang Islam, orang duk main-main, orang duk mengumpat orang, jangan duduk sekali. Kalau duduk sekali, bermakna kita bersama dengan mereka, wal iyazubillah.
Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya. Ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sifat orang munafik, bila dia solat dalam keadaan malas. Kita orang beriman jangan ada sifat malas solat. Kalau ada juga kita kena lawan. Sebab ini adalah merupakan sifat munafik wal iyazbillah. Orang yang malas solat itu sifat munafik. Dia solat juga tapi dalam keadaan malas. Jangan main-main. Hazihi musibatun. Ini adalah musibah kalau kita bangun solat malas dan mereka tidak beriman, mereka tidak banyak menyebut nama Allah. Kata di Syekh Ka'ab, man aktsara min zikrillah bari'a minan nifaq. Siapa dia suka berzikir, orang itu tidak munafik. Munafik dia zikir pi orang ya. Tahu tak ada orang tak munafik, tak zikir. Sebab apa? Sebab itulah sifat kita. Kemudian ayat 143, sifat munafik muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Sifat munafik ini muzabzab. Terumbang-ambing. Hak ni pun tak pergi, hak ni pun tidak. Beriman betul pun tak. Kafir semati pun tak. Ayuh. Maka Allah SWT ajar kepada kita berhati-hati dengan orang yang bermuka-muka di dalam beragama. Nak ikut Islam, ikut Islam. Nak kafir, kafir terus. Yang tengah-tengah tu jangan. Ahli maksiat lain. Munafik ni dia tidak beriman. Dia bermuka-muka saja. Itu bahaya. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ayat 147. Ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu beriman kepadanya. Dan ingatlah Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya, lagi maha mengetahui akan hal keadaan mereka. Jadi ayat ini kata Syekh Qatadah rahimahullah, inna Allah azza wa jalla memuji, la yu'azib, Allah Ta'ala tidak mengazabkan orang yang bersyukur dan orang yang beriman. Cuma bagaimana kita nak bersyukur? Syukur itu mengikut kategori. Ada syukur body, solat banyak. Syukur dengan lidah, sentiasa alhamdulillah. Syukur dengan harta, infak fisabilillah. Tubuh kita kuat, kita syukur dengan membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak perlu bantuan, kita bantu. Bermakna syukur itu pelbagai jenis. Maka kata di para ulama, syukur hafizun wa jalibun. Syukur itu menjadi penjaga kepada harta nikmat yang sedia ada. Jalibun, menarik nikmat yang belum ada. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita sehingga juzuk yang ke-6 ini akan disambung besok oleh penceramah yang akan datang, insya-Allah. Jadualnya hari Khamis minggu depan. Waktu ni juga, insya-Allah. Kita ada 2 seluk je. Sebab orang jauh ni kita beri ke orang dekat-dekat lah. Orang jauh ni duduk main ke alam maya. Pagi-pagi lepas subuh, kita teruskan program kita di pondok kita tu dengan tafsir Al-Quran dan tadabbur. Mudah-mudahan cara yang kita buat di sini laju. Sebab kita nak khatam Quran. InsyaAllah pihak urustia sentiasa mengambil kira bagaimana cara yang terbaik untuk daurah Al-Quran ini sebagaimana yang telah kita lalui pada masa-masa yang lalu dan masa yang akan datang. InsyaAllah kita doakan semoga ada manfaatnya kepada muslimin dan muslimat yang bersama dalam daurah ini, sama ada di alam nyata ataupun di alam maya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.